Terima kasih, Datuk Ketua. Saya turut bersama membahaskan Undang-Undang Keselamatan Sosial Suri Rumah 2022 yang merupakan satu undang-undang baru. Pertama, saya ingin menegur ataupun membangkitkan isu yang ada disebut beberapa rakan-rakan ahli parlimen berkenaan tafsiran. Kalau kita lihat dalam tafsiran bagi bahasa Inggeris, housewife dengan izin means any female, whether married or unmarried, who manages a household on a full-time basis or not, and includes a wife, divorcee, widow whose marriage has been registered under any written law, or a mother of a child or more, including a single mother. Maksudnya dalam tafsiran bahasa Inggeris, suri rumah lelaki ataupun lelaki yang bekerja sepenuh masa sebagai suri rumah ataupun boleh kita sebut pengurus rumah tangga tidak layak mencarum. Jadi saya pohon Yang Berhormat Timbalan Menteri pertimbangkan, kita ada masa, mungkin boleh kita perbetulkan supaya lelaki juga termasuk dalam senarai ini. Ini kerana kalau kita lihat pada tahun 2017, statistik yang telah diterbitkan oleh Kementerian Sumber Manusia mengakui bahawa dari 2.91 juta domestic workers pada waktu itu dengan izin, 60,000 suami menjadi suri rumah. Bermaksud kita perlu lihat bagaimana akta ini nanti boleh juga melindungi suami yang berkhidmat sebagai pengurus rumah tangga ataupun seri rumah. Mungkin itu satu lagi sebab tiang seri bagi rumah, iaitu cadangan. Kedua, kita dengan melihat kepada tafsiran ini, sebenarnya ada beberapa perkara lain yang penting, tapi keutamaan saya rasa perlu diberikan, iaitu kepada sama ada gender audit ataupun gender responsive budgeting. Bermaksud kita perlu lihat undang-undang yang kita bentang, yang kita gubal, yang kita bawa ke parlimen ini melalui satu lensa di mana tidak ketinggalan mana-mana pihak, termasuklah golongan lelaki ataupun wanita. Ini bukan bermaksud gender responsive budgeting dan gender audit ini hanya melibatkan wanita, tapi juga seperti yang saya sebutkan tadi, lelaki juga terlibat. Kita tidak mahu ada kumpulan-kumpulan yang tertinggal. Saya ingin merujuk juga beberapa perkara, contohnya isu orang tanggungan tafsiran. Dalam pengalaman saya sebagai ahli parlimen, saya lihat ada suri rumah yang mana di kalangan tanggungannya bukan anak ataupun suami ataupun ibu bapa, tapi juga ada ahli-ahli keluarga yang terdekat yang tinggal bersama yang menjadi tanggungan. Contohnya adik ataupun abang yang tidak sihat, sakit terlantar, yang mana mereka juga suri rumah itu juga menjadi penjaga, primary caregiver kepada orang yang seperti itu. Jadi saya pohon dipertimbang penyelarasan kepada tafsiran tersebut. Saya ingin juga membangkitkan satu perkara berkenaan caruman. Jadi ada beberapa ahli parlimen yang mencadangkan agar caruman bagi tahun pertama, 12 bulan yang pertama itu sama ada dipertimbangkan semula bukan lamsam RM120, RM10 sebulan, tapi mungkin dengan cara-cara yang lain. Tapi tambahan cadangan untuk daripada senarai ikasih dibantu secara terus. Saya ingin lihat sama ada boleh dipertimbang, contohnya senarai daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat juga dimasukkan, dan juga penerima bantuan zakat, Baitul Mal. Kumpulan-kumpulan ini bukan setakat ikasih, boleh dikembangkan, dan mungkin daripada dana yang sedia ada boleh diberi secara one off agar suri rumah ataupun seri-seri rumah ataupun pengurus-pengurus rumah tangga ini mendapat manfaat daripada keselamatan, skim keselamatan sosial yang kita bincang pada hari ini. Jadi akhir sekali, Datuk Yang Ketua, saya merasakan penting adanya akta seperti ini, ia sebagai pelengkap kepada usaha yang telah dimulakan satu ketika dahulu oleh Kerajaan Pakatan Harapan melalui skim iSuri, dan kita lihat dengan adanya akta ini, maka kita akan pastikan bahawa kedudukan suri rumah ataupun pengurus rumah tangga ini akan mendapat sepenuhnya pengiktirafan sebagai satu pekerjaan. Saya mohon menyokong. Terima kasih. Yang Berhormat Lembah Pantai, you got a point there on this definition. I agree. Menteri, take note of that.